Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mengajak terus para pendengar Radio IKIM untuk kita sentiasa berusaha dengan memantapkan rasa syukur kita, kesabaran kita dan berbagai-bagai sifat-sifat mahmudah yang perlu menjadi perhiasan diri setiap kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita berbagai-bagai kelebihan. Maka gunakanlah kelebihan-kelebihan ini untuk kita manfaatkan dalam peluang hidup kita dalam dunia yang seketika ini. Taib, hari ini saya nak kembali kepada perkara yang kita sebut pada minggu lepas, iaitu sujud sahwi. Sujud sahwi kita kata dia adalah didatangkan sebagai untuk menampung sesuatu kekurangan. Kerana dia ada dua sebab. Pertama, kalau kita terbuat sesuatu yang dilarang, ataupun yang kedua, kita tertinggal sesuatu yang disuruh. Maka bila buat benda larang ni ada lebih, ataupun tinggal apa yang disuruh, ini ada kekurangan. Maka cara menampung dia ialah dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ni suatu perbuatan yang bukan daripada solat. Sebab itu tanpa niat sujud boleh membawa kepada batal solat. Dan tanpa sebab saja-saja nak sujud, maka itu juga boleh membawa kepada batal solat. Jadi kita kena tahu apa sebab dia. Saja kita nak sujud, itu batal. Kerana sujud sahwi ni dia punya kedudukan dia di akhir solat. Sebelum kita nak bagi salam, kita akan sujud dua kali. Sujud, duduk, sujud, terus kita bagi salam. Jadi ini mesti ada sebab dia. Maka kita ada 4 sebab besar yang kita boleh sujud sahwi. Pertama, apabila kita meninggalkan ab'ad solat. Iaitu dalam solat dia ada anggota-anggota dia. Kalau kita tinggal, kita kena sujud sahwi. Sebagai contoh dia, tahiyat awal sebagai contoh. Qunut dalam solat subuh sebagai contoh. Dan yang kedua, kalau kita melakukan sesuatu perbuatan, kalau disengaja kan batal, tapi tak sengaja. Contoh, kita tercakap, kita terpanggil, kita terjawab salam. Ada orang datang bagi salam, kita sedang solat, Assalamualaikum, kita terjawab Waalaikumsalam. Maka ini kalau sengaja batal, tak sengaja kita sujud sahwi. Yang ketiga, kalau kita pindahkan rukun. Rukun yang dimaksud ialah rukun qauli, pada bukan tempatnya. Contohnya Fatihah dibaca dalam qiyam. Sekali satu orang dia pergi baca dalam rokok, dia baca dalam sujud, atau dia baca dalam tahiyat. Maka ini kalau sengaja pun tak batal, tetapi disebabkan perpindahan rukun qauli ini, sujud sahwi. Dan yang keempat, kalau kita menjadi satu keadaan yang kita keliru, dah buat atau belum, dah buat atau belum. Contoh, dah rokok ke belum? Mungkin dah, mungkin belum. Kita ambil belum, kita rokok, rupanya dah pun 2 kali. Maka situ kita sekali lagi disuruh supaya sujud sahwi. Itu dia, sama ada tertinggal ataupun melakukan sesuatu yang dilarang. Itu antara sebab kita melakukan sujud sahwi. Dan antara soalan-soalan yang diutarakan minggu lepas, masih ada lagi yang bertanya Ustaz minggu ni, apakah bacaan semasa sujud sahwi? Bacaan dia, kita baca, sebab kita tengok di sini, subhanallah, apa yang uniknya, bila berlaku kesilapan kita, kita kena lihat yang sempurnanya Allah. Jadi kita akan nampak, betapa kurangnya kita, betapa lemahnya kita. Maka di situlah kita puji Allah. Maka sebab itu dalam bacaan kita baca subhanaman la yanamu wa la yashu, ataupun subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, dia yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Yang tidurnya, yang lupanya kita. Ini kepincangan kita, ini kekurangan kita. Maka yang sempurnanya Allah, maka disitulah
kehebatan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. Itu dia antara penjelasan awal berkenaan sujud sahwi, dan insya-Allah sebarang persoalan berkaitan tajuk kita boleh kongsikan menerusi 03-6205-1500 atau menerusi facebook.com/ikim.fm. Akan kita kongsikan bersama dengan Ustaz Fazli Al-Yamani pada pagi ini. InsyaAllah kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini di IKIM FM. The word hadith linguistically is the opposite of old, meaning it must be new. So hadith is something which is new, and it comes from the word hadatha, which means to happen. So literally, hadith is something that happened, or something that was said. Whoever preserves or saves or looks after for my nation 40 hadith from this religion of ours, Allah will resurrect him on the Day of Judgment as a jurist and as a scholar. Assalamu alaikum, I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks. Join me on 40 Hadith, produced by Sister Maslina Ismail, every Sunday at 5 p.m, only on IKIM FM. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Dan sekali lagi kita wawarkan untuk anda ingin berkongsi sebarang persoalan menerusi rancangan Tahsinul Ibadah waktu ini 0362051500, berbicara bersama dengan Ustaz Fazli Al-Yamani pada pagi ini berkaitan sujud syukur ataupun sebab-sebab sujud sahwi. Maaf saya salah Ustaz. Dan ini ada antara soalan sebut sujud syukur tadi tu kerana seorang pendengar kita yang bertanya, Ustaz, boleh ke setiap kali habis solat sujud syukur? Ya, mengenai yang sujud syukur ni, maka dia adalah juga satu ibadat. Bila-bila masa saja kita terasa yang kita ni dapat satu-satu nikmat yang mana mungkin ramai orang tak dapat. Jadi contohnya kita dalam kesibukan kerja, kita boleh dapatkan masa dan dapat menyempurnakan solat. Betapa syukurnya kita sujud syukur, maka tak ada masalah, boleh dibuat bila-bila masa saja. Kita boleh sujud syukur kepada Allah kerana dia tidak ada solat syukur. Sebaliknya dia ada sujud syukur, dan sujud syukur ni perlu kepada dia punya rukun-rukun dia lah. Antaranya kita perlu ada niat, yang kedua kita ada takbir, kemudian kita sujud, tumakninah dalam sujud, kemudian kita bagi salam, tertib dia. Maka itu sujud syukur, boleh dibuat bila-bila masa. Okey, insya-Allah. Dan kita terima pemanggil kita yang pertama, Ustaz, Puan Raini. Saya nak bertanya, saya ni kena sakit stroke dah 5 tahun. Masalahnya uduk waktu pagi tu bereslah. Waktu zuhur masuk saja, waktu zuhur saya pertangguhkan dulu. Zuhur ni dah nak masuk asar, baru semayang zuhur dan semayang asar sekali. Yang kedua, semayang maghrib saya himpunkan sekali waktu isyak, sebab saya tak dapat menahan buang angin dan kencing. Itu saja. Boleh ataupun tidak. Okey, Ustaz, ada soalannya. Sebenarnya kalau kita tengok macam soalan di sini nak menjamakkan solat, iaitu jamak takhir, hukum dia tidak boleh. Walaupun kita kata kita ada masalah angin yang tak pernah berhenti, kita ada masalah kencing yang tak pernah tus, sebenarnya masalah ini dia tidak akan menjadi penghalang kepada solat. Tak ada masalah. Sebenarnya contohnya kalau satu orang yang memang ada penyakit angin. Saya masih ingat dalam bila mengajar menceritakan tentang penyakit angin ni, ada seorang daripada ahli jemaah kata, "Ya Ustaz, saya memang selalu sangat angin. Sekejap-kejap kentut, kejap-kejap angin keluar. Jadi basuh muka belum selesai sampai tangan, angin dah keluar. Basuh sampai kaki, dia keluar pula. Jadi masalah. Terutama Jumaat, dia kata saya nak kena tunggu betul-betul imam dekat rokok baru ambil uduk. Terkejar-kejar. Macam mana sebenarnya? Kita kata bukan itu masalah. Kaedah dalam agama ialah idza dhaqat tasa'. Bila kita dah tersempit, terhimpit, dia sendiri akan jada jalan keluar dia. Iaitu kalau kita orang yang angin tak putus ni. Jadi kawan saya tadi dia kata bila dia pergi jumpa doktor, pakar apa semua, doktor suspek tak ada apa masalah, semua sihat. Cuma doktor tanya balik, awak ni mungkin keturunan kot.
Bila dia balik tanya mak dia kata betul, keturunan awak keturunan kentut, dia kata. Jadi itu yang banyak kentut. Jadi walau macam mana pun dia kata sekarang ni alhamdulillah, dia telefon saya di umrah, dia telefon saya di mana, dia kata alhamdulillah, syukur ustaz saya dapat solat dengan baik. Kerana bukan menjadi penghalang. Apa nak buat? Dua perkara yang kena jaga orang yang ada penyakit angin yang tak tus ni, kejap-kejap keluar, kejap-kejap keluar. Dua perkara selain persyarat biasa, iaitu pastikan waktu solat dah masuk. Yang kedua, ambil wuduk secara berturut-turut. Maka dengan dua ini dia buat, maka solatlah. Allahu Akbar, keluar angin. Rokok, keluar angin. Sujud, keluar angin. Keluarlah dia. Tak ada masalah, solat sah. Maupun dia tutup imam dan jemaah semua faham, hari ini imam kentut duduk depan jadi imam, tak apa, kita ikut dia. Dia sekejap Fatihah waladhdallin belum amin dah bunyi angin dia. Bila rokok bunyi, tak ada masalah, boleh. Begitu juga kalau masalah kencing. Masalah kencing ni kita ada dua penyakit yang perlu faham. Satunya, orang yang memang selalunya berlaku pada orang yang dah umur lanjut. Dia sentiasa keluar 5-10 minit air keluar, 5-10 minit air keluar. Jadi ini apa nak buat, dia kena tunggu waktu masuk, dia bersih, dia balut dan dia ambil wuduk solat. Walaupun nanti keluar tak ada masalah. Dan satu lagi penyakit ialah orang yang bila dia keluar lambat berhenti. Dia bukan sentiasa. Kalau sekali keluar, silap-silap mungkin 15 minit, setengah jam pun belum selesai lagi. Ini penyakit lain. Ini orang yang macam ni, dia kena pastikan, maknanya kalau nak buang air lebih awal sebelum waktu masuk. Katakan maghrib 7.30, pukul 7 tu dia dah buang air dah. Bila dah buang, dia dah jalan, dah istibrak sana sini, dia dah begitu yakin, kemudian dia basuh, maka dia solat. Tak perlu bungkus. Kerana dia tak keluar lagi dah, kerana dia hanya mengambil masa yang lama untuk berhenti. Kemudian dia percikkan sikit air ke depan, bahagian depan seluar dia atau kain dia, maka dia solat, tak ada masalah. Jadi jangan jamak. Nasihat saya, bukan itu syarat yang membolehkan kita untuk jamak. Tak boleh jamak. Baiklah. Dan itu dia seterusnya soalan. Kalau kita ada punya anak yang kecil, macam 10 bulan, 12 jam melangkak kan, bagaimana tu? Kalau dia kebalik waktu kita tengah solat, dia usik kita, batal ke tidak solat kita kalau dia ada macam najis ke. Ada setengah orang dia mengatakan dia naik atas sejadah kita pun akan batal solat kita. Betul ke apa yang mereka kata tu? Masalah dia, kalau anak kita tengok, kita ada dua kedudukan. Satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Anak laki-laki ni kita tahu, kalau kita tak khatankan dia dikira membawa najis. Sebab dia kencing, masih ada tempat yang air kencing tak keluar habis, maka dia ada najis. Kalau anak perempuan, dia tak bawa najis. Kalau kita dah basuh dia, dia punya air kecil, air besar dia, walaupun dipakai pampers ke tidak, dia tidak menanggung air kencing. Anak perempuan lain beza dia, anak laki-laki lain. Jadi kalau belum khatan, masyarakat kita tak khatan awal. Kalau orang Arab hari ke-7 dah khatan. Setengah-setengah kawan saya beritahu, kalau di negara Arab, ibu tu sendiri dia pakai gunting je. Dia gunting anak dia sendiri je, tak payah pergi hospital. Begitu sekali main kebut. Hari ke-7 dia dah khatan. Jadi kalau dah khatan, maka kedudukan dia bersih. Jadi kalau kita sedang solat, dia panjat ke, dia duduk ke, dia naik atas kita ke, tak kisah. Kerana baginda pernah solat, cucu baginda Hasan dan Husain panjat duduk atas belakang baginda. Dan baginda sendiri pernah bawa cucu baginda solat. Baginda solat, cucu di atas bahu baginda. Boleh. Tapi kalau dia belum khatan, dia merangkak-angkak, maka dia sentuh kita tak apa. Dia duduk di tingkat tikar sejadah kita tak apa. Cuma jangan bagi dia duduk atas riba kita. Jangan bagi dia duduk atas kaki kita. Atau dipanjat kat belakang kita. Jadi kita cubalah, jangan kita berkasaran. Anak ni jangan kita bawa dia letak sebelah kita solat, kita sambil tengok dia, itu bagus. Jangan kita marah anak ni, ibu nak solat pergi jauh-jauh sikit. Tak, biar dia main, tak ada apa. Dia lari sana, lari sini, depan kita, tak ada hal. Cuma kita jangan bagi dia panjat kita. Buatlah sesuatu untuk dia tak panjat kita, dia tak duduk. Kalau dia sentuh kita, kita pegang dia, kita tengah solat, kita pegang anak kita, kita pegang kepala dia, tak apa.
Kita bagi tangan kita, jari kita, dia pun pegang berpaut pada jari kita. Tak apa. Cuma jangan dia panjat duduk atas kita. Dan jangan kita angkat dia. Itu yang tak boleh. Kerana dikira najis dan batal solat kita. Saya insyaAllah. Dan kita raikan juga soalan daripada Facebook. Abu Ulwan yang bertanya, Ustaz, bagaimana bila berada di Mekah tidak membaca kunut dan di sana tidak mengamalkan kunut? Adakah kita perlu sujud sahwi di akhir solat? Sebenarnya kunut ni mudah. Boleh baca kalaupun di Mekah. Terutama di Mekah, kalau kita tengok apa yang cantiknya ialah imam begitu bijak. Dia memahami keadaan jemaah yang datang. Maka sebab itu kalau kita tengok, dia akan panjangkan rukun. Dia akan rokok lama, dia akan i'tidal lama, dia akan sujud lama, supaya tak ada yang ketinggalan. Semua orang boleh ikut serentak. Kerana berbagai mazhab datang di belakang dia. Dia seorang yang bijak. Dia akan jaga dan meraihkan. Di situ kita, kalau kita perasan, i'tidal dia agak lama. Jadi dalam i'tidal lama tu, kita isilah dengan kunut kita. Dan kita boleh baca kunut kita. Dan kunut ni tak semestinya satu yang kita baca selalu. Apa kita baca? Contohnya, baca yang pendek pun dah cukup dah. Allahumma ghafir ya ghafur. Dah. Itu dah kunut dah. Allahumma ghafir. Ataupun Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Dah. Itu kunut pendek je. Jadi kalau kita tak buat kunut, memang disunatkan kita sujud sahwi. Kalau kita tak sujud pun solat kita tetap sah. Jadi untuk lebih mudah, kita buat kunut ringkas. Maka solat kita sah sempurna dan tak ada apa yang kita perlu tampung dengan sujud sahwi. Saya insyaAllah. Terima kasih. Dan soalan seterusnya. Soalan dia macam ni, kita masbuk ya. Orang kita masuk rakaat kedua. Ya. Imam di rakaat kedua dia lupa baca tahiyat awal. Ya. Dia habis kita masuk ke rakaat kedua. Maknanya kita pun sama-sama tak baca tahiyat awal lah. Sebab kita baru rakaat pertama. Apabila habis imam baca buat sujud sahwi, adakah kita perlu imam buat sujud sahwi ataupun kita mufarakah dengan imam tu, kita terus berdiri habiskan kita punya rakaat kedua ke terakhir? Baik. Kalau kita masuk pada solat imam dan mungkin pada rakaat kedua, macam soalan tadi, imam tak buat tahiyat awal, kita dah jadi makmum, imam tak buat tahiyat awal, dan bila sampai imam sujud nanti, bila selesai saja tahiyat, dia akan sujud sahwi, kita macam mana? Maka kita kata di sini, sujud sahwi ni sepatutnya, apa yang hukum yang kita perlu faham, asal sujud sahwi sunat. Kalau imam tak sujud tak ada masalah. Tetapi akan menjadi wajib kalau imam sujud. Jadi kita ni makmum, walaupun ini keadaan dia kita masuk sempat ketika tahiyat awal. Maknanya cuma imam tak buat saja, kita dah jadi makmum. Kalau sekiranya kita masuk dah lepas pun tahiyat awal, mungkin imam dalam tahiyat akhir, imam dalam tahiyat akhir kita masuk dan imam sujud sahwi. Kalau nak fikirkan, kenapa pula aku nak kena sujud sahwi? Yang silapnya imam, aku tak ada apa-apa pun. Jadi kita kata tak. Apa yang perlu kita faham, kaedah dia, sujud sahwi asal sunat tetapi menjadi wajib kalau imam sujud. Itu dia punya kedudukan dia. Imam sujud, kita jangan niat mufarakah, rugi. Jadi kita apa nak buat? Kita terus sujud ikut imam. Itu dia punya kedudukan. Kalau kita buat keputusan dengan kita tidak ikut imam atas alasan imam yang lupa tidak saya, maka di situ solat kita batal. Jadi kita kata imam sujud, kita sujud. Itu dia punya kedudukan dia. Tapi kalau imam tak sujud, kita boleh sujud, boleh tak sujud. Tapi kalau imam sujud, satu keputusan, kita wajib sujud. Kalau tidak, batal. Melainkan kalau kita niat mufarakah. Tapi rugilah kita buat apa kita nak mufarakah. Tak ada benda yang perlu kita membawa keluar diri kita daripada solat berjemaah. Baik. Itu dia. Ya, terima kasih. Dan soalan seterusnya, Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, sujud kita tu, saya dengar tak boleh lapik dengan selendang. Selendang yang macam mana tu? Minta penjelasan pada Ustaz lah. Taib. Sujud ni, kita ada 7 anggota sujud. Yang tak boleh berlapiknya dahi kita, dengan sesuatu yang bersangkut dengan pergerakan kita. Apa dia yang bersangkut? Contohnya lengan baju,
ataupun tangan sendiri, ataupun orang perempuan kain telekung, atau orang lelaki kain serban. Tapi kalau selendang yang kita letak atas bahu kita, bila nak solat kita letak selendang di depan, sujud tu tak ada masalah. Jangan sujud macam ada orang mungkin jubah dia panjang, dia tarik ke depan sikit dia sujud, atau kain lengan baju dia panjang besar, dia tarik dia sujud, ataupun tangan di sini dia lapik alas dia sujud, maka itu tak boleh. Jangan sujud atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan badan kita, itu tidak boleh. Baik, terima kasih. Dalam solat sunat duha tu kita disuruh baca pada rakaat pertama Al-Fatihah dengan surah Al-Syam. Lepas tu dalam rakaat kedua pula kita disuruh baca Al-Fatihah dengan surah Ad-Duha. Jadi soalan saya, boleh tu tidak kita baca Al-Fatihah dengan lain surah, contoh Al-Ikhlas ke, An-Nas ke, Al-Falaq ke, itu je lah. Untuk bacaan, dia tidak ada sesuatu bacaan yang tetap ini, lain tak boleh, tak. Bacalah mana surah pun. Wasyamsi wadduhaha pun boleh, wadduha pun boleh, ataupun kita baca Qul ya ayyuhal kafirun dekat pertama, Qul wallahu ahad dekat kedua, itu pun boleh, tak ada masalah. Dan seterusnya, saya nak tanya Ustaz berkenaan dengan sujud sahwi ni. Saya ada sembahyang solat Zuhur. Jadi saya ni masa tahiyat awal saya baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, maknanya saya baca macam tahiyat akhir lah kan. Lepas tu akhir tu saya terus saya tak sujud sahwi, saya terus bagi salam. Saya terlupa lah, adakah sah solat saya tu? Jawapannya solat sah. Kalau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka ini kita masih belum perlu kepada sujud sahwi. Jadi kalau kita baca dan kita tak sujud sahwi, memang tak ada hal dan solat kita sah. Hukum dia tak ada masalah, sah. Ada juga soalan yang bertanya menerusi Facebook Ustaz, yang katanya solat dan terlebih rakaat sepatutnya kena buat sujud sahwi kah? Dan kalau sujud sahwi pun terlupa, bagaimana katanya solat? Jadi katakanlah terlebih rakaat, kita kata 4, dia sekali terlajak buat 5. Bila dah 5 buat tahiyat akhir, bagi salam pula tanpa sujud sahwi. Macam mana kita kata solat sah? Kalau kita tersilap, kalau kita terlupa sehingga terlajak buat apa saja perbuatan yang kita terlajak, maka itu tidak membatalkan. Asalkan kalau 5 tu dalam tu ada 4. Jangan kita tersilap buat, patut 4 buat 3 je. Dah buat 3, sujud sahwi pun tak ada, terlupa baru teringat, itu tak sah. Kerana 3 tak ada dalam dia 4, tapi 5 tadi ada dalam dia 4. Jadi kalau tak sujud sahwi tak ada masalah, kerana sujud sahwi ni suatu yang sunat. Kalau kita tak sujud pun solat kita tetap sah. Terima kasih. Dan kita dengar panggil seterusnya. Saya nak tanya Ustaz, kita sembahyang berjemaah. Lepas tu masa imam sujud, kita sekali sujud, kita tak ingat, kita naik dulu pada imam. Macam mana hukum dia? Sah tak solat tu? Kalau kita mendahului imam dengan satu rukun, hukum dia sah dan tidak batal, cuma makruh. Contohnya, kita ada, ini selalu berlaku bila mana imam tu kita kata agak orang yang dah lanjut usia, lambat pergerakan dia. Nak turun sujud Allahu Akbar, bar dah habis dah, belum sampai lagi. Bila bangun pula Allahu Akbar, dah habis pun bar, belum dilurus lagi. Jadi kita ni makmum orang yang dewasa, muda, jadi lebih laju daripada imam. Bagaimana? Kita kata selagi tidak melepasi 2 rukun, hanya sekadar 1 rukun, maka kedudukan solat kita masih sah dan tidak batal, tak ada masalah. Yang batalnya 2 rukun. Contoh, imam belum rokok, kita dah rokok dan i'tidal, baru imam rokok, 2 rukun kita buat, itu batal. Baik, dan kita dengar panggil seterusnya Ustaz. Ini akak tanya, selepas maknanya kakak buat solat sunat selepas subuh, selepas habis waktu syuruk, boleh tidak? Solat sunat lepas daripada subuh dan semasa waktu syuruk, kita kena tengok apa solat yang dibuat, apa solat sunat apa. Kalau solat sunat sebagai contoh, dia qadha sunat witir, semalam tidur tak sempat nak buat, boleh. Atau solat sunat tahiyatul masjid, kebetulan dia ada nak jumpa dengan kawan, jumpa janji dia di masjid, solat sunat boleh. Tapi kalau solat sunat mutlak,
solat-solat sunat seperti sunat istikharah, sunat safar, sunat ihram, maka itu tak boleh dibuat di waktu yang selepas subuh, waktu masa matahari nak terbit, kerana itu adalah waktu haram. Baik. Dan seterusnya, Kalau kita dalam tahiyat awal tu kita terlajak baca tinggal ke tahiyat akhir, kena buat sujud sahwi tak? Tak perlu kita sujud sahwi. Kalau kita terlajak, maka dia tak perlu kita sujud sahwi. Cuma benda tu tak dituntut kepada kita untuk membaca. Mungkin ada kalanya imam baca panjang, disebabkan macam di Mekah, imam baca panjang sebab nak jaga dan nak meraih jemaah. Kita pun baca lajak bagi habis. Maka itu tak ada masalah dan tak perlu kita sujud sahwi. saya insyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Panggilan 036205-1500 terus hubungi di konti Kim FM. Rakan setugas Muna menanti panggilan anda kembali selepas ini. Assalamualaikum sahabat Kuabazan. Kenapa bermuram durja ni? Waalaikumsalam sahabat Kuarmin. Beginilah nasib ana. Bisnes kurang memberansangkan lah. Janganlah bersusah hati, wahai sahabat. Ana ada idea yang bernas untuk hantar. Ya ke? Bagus Tuan Arman. Hadiah apa itu wahai sahabatku? Apa kata hantar iklankan produk anta ke stesen Ikim FM, harganya berpatutan. Jimat tenaga, jimat semuanya. Sekali anta iklankan produk anta, seluruh Malaysia yang dengar. Uish, bagus tu. Macam mana nak hubungi Ikim FM? Mudah saja. Hubungi unit pemasaran Ikim FM di talian 03 6204 6263. Sekarang juga anda telefon. Terima kasih kepada anda terus bersama di Kim FM, pilihan utama anda. Kita masih lagi bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah bersama kita pada pagi ini Ustaz Fazli Al-Yamani. Untuk anda sebarang perkongsian berkaitan tajuk sebab-sebab sujud sahwi, boleh hubungi 0362051500. Kita dengar pemanggil kita seterusnya. Kadang-kadang bila waktu doa iftitah, semasa imam membaca, okey, kita boleh dengar dalam solat fardu ni. Lepas tu bila imam terus ke Fatihah, dia mungkin kadang-kadang bukan semua imam muda ataupun imam tua ni kan dia baca laju sikit kan. Jadi kita ni sebagai makmum, kadang-kadang saya terkejar-kejar tu Fatihah. Saya nak ambil shortcut doa iftitah tu, yang paling mana boleh saya boleh berhenti dan terus saya akan Fatihah saya. Kita kata di sini apa yang penting ialah doa iftitah disunatkan dengan keadaan mana kita mempunyai kesempatan ruang untuk membaca Fatihah. Kita Allahu Akbar. Kalau kita baca doa iftitah, sempat tak kita habiskan Fatihah? Jadi soalan dia, kalau dia kata sempat kalau baca, maka baca doa iftitah. Tapi kalau kita takbir Allahu Akbar dan tak sempat kalau kita baca Fatihah, jangan baca doa iftitah, tak disunat lagi dah. Terus kita Allahu Akbar, baca Fatihah saja tanpa baca doa iftitah. Jadi memang kita ada doa tu panjang boleh, pendek boleh. Allahu Akbar kabira saja pun boleh, sampai dengan kadar yang biasa boleh baca, tak ada masalah. Tak baca sekalipun boleh. Cuma kita tengok ruang untuk Fatihah tu mengizinkan tidak atau tidak. Jadi kalau cukup masa, kita rasa memang sempat, imam baru baca Alhamdulillah, imam baru baca Malik Yaumiddin dan surah pun belum baca lagi, kita sempat baca doa iftitah. Kalau kita rasa dah tak sempat dah, imam dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam dah dekat ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, kita baca Fatihah, jangan kita baca doa iftitah. Itu lebih kedudukan. Baik, seterusnya pemanggil kita. Saya nak tanya pasal jamak Ustaz. Kalau saya outstation, saya buat kerja, kalau saya buat kerja tempat saya turun barang tu, makna kalau saya nak jamak takhir ke takdim ke, boleh tak Ustaz? Lepas tu pula satu lagi Ustaz, saya nak tanya orang yang salah kiblat ni Ustaz. Dia membelakangi kiblat, macam mana cara nak tegur dia Ustaz? Taib. Yang pertama ialah mengenai dengan orang yang bekerja, yang memang hari ni ada orang yang bekerja, dia bawa trailer, bawa barang daripada satu bandar ke satu bandar, maka dia sampai setempat turunkan barang, jalan dan seterusnya. Maka kita kata sepanjang urusan kerja dia ni, dia boleh buat jamak dan boleh buat kasar. Walaupun dalam urusan dia bawa lori, bawa trailer daripada Kuala Lumpur sampai ke Kangar sebagai contoh, maka sampai mana dia berhenti buat jamak, buat kasar, buat jamak tiap-tiap hari.
Ialah nak pergi satu pusingan, mungkin 2 hari 3 hari. Kalau simpan barang apa semua, kemudian nak tunggu lori dah kosong, nak masuk barang lain pula, jadi 3-4 hari baru boleh. Maka dia boleh kasar sepanjang perjalanan tu, boleh, tak ada masalah. Itu dia punya kedudukan dia. Dan masalah yang kedua tadi, masalah kiblat. Jadi kiblat ni kita masalah satu juga. Kita apa yang perlu kita faham, kita kena bertanya. Kita kena bertanya mana arah kiblat. Kita tak boleh main pukul macam kita kata macam ni lah kiblat kot. Kita dengan tidak bertanya, itu salah kita. Kalau kita dah tanya tiba-tiba silap, orang yang beritahu kita dia pun tak tahu. Jadi di situ kita silap kita tak payah ulang. Kalau kita tak bertanya, silap itu kena ulang. Itu kita kena faham. Kita bertanya dulu. Kalau kita kata tempat tu mana ada orang Islam, macam di katakanlah di Malaysia kita ada tempat-tempat persinggahan, di hotel-hotel yang mungkin pekerja dia pun tak tahu orang Bangla ke orang mana luar, kiblat mana dia tak tahu. Kita cuba tanya barat mana barat. Oleh kita barat sana, ambil barat, kita cenderungkan sikit ke kanan, itulah kiblat kita. Maka tak ada masalah. Pastikan solat kita sentiasa bertepatan dengan arah kiblat. Kalau kesilapan berlaku setelah bertanya, ijtihad kita buat, maka solat kita sah dan kita tak perlu nak mengulangi solat kita. Baik, insyaAllah. Dan kita dengar panggil seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya tentang bacaan Al-Fatihah dalam solat. Ada seorang imam tidak membaca bismillah lalu membaca alhamdulillah terus, dan satu lagi imam membaca auzubillah hingga akhir. Dan kalau imam itu memang zahir nyata kesalahan bacaan Fatihahnya ketika solat maghrib dan isyak, adakah kalau solat zuhur kita semayang masih boleh berimamkan dia? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib, mengenai dengan imam tak membaca bismillah, macam kita pergi Mekah lah, imam tak baca bismillah. Jadi macam mana kita ikut panduan mazhab Syafi'i, bismillah ni adalah ayat daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Kalau tak baca tak sah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat mazhab-mazhab lain yang tidak meletakkan bismillah sebagai ayat. Tapi dia orang pun, kita ada hormat mereka, mereka pun ada hormat kita. Jadi kadang-kadang bagi mazhab dia sunat baca untuk meraihkan kita, dan kita pun menyangka yang dia tu membaca. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita sangka imam baca. Kita jangan sekali-kali terselit dalam hati kita, tak sah punya imam ni, buat apa aku nak ikut pun tak sah. Tak, kita ikut dengan niat di hati yang imam baca. Dan kita tak perlu lepas solat pergi pegang imam tanya, terbaca tak tadi? Tak perlu kita nak soal siasat. Kita rasa imam baca, walaupun tak nyaring dan tak dengar apa telinga kita, maka solat kita sah, tak ada masalah. Dan mengenai dengan imam, kalau kita dengar maghrib isyak dia baca tak pernah betul, tiba-tiba sekarang dia jadi imam untuk asar, untuk zuhur, kita tak dengar. Jadi sama je, dengar tak dengar. Kalau dia memang baca tak betul, dan tak betul ni kita kena tengok pula. Ada orang kadang-kadang dia kata imam tak betul. Bila kita tanya kat mana tak betul, orang beritahu banyak kita tak betul, dia pun sendiri tak tahu kat mana tak betul. Mungkin kita kata kau dengan imam ni sama-sama je, lebih kurang adik-beradik je. Kalau imam tak betul, kau pun tak betul, kau tak tahu kat mana. Jadi kita kata di sini ikutlah imam, tak ada masalah. Mereka kalau kita betul-betul dengan pengajian terdapati tak sah sangat bacaan yang telah lari makna, kalau tak lari makna tak apa, lari makna sengaja, maka situ kita tak boleh ikut lah. Tapi kita kena belajar, itu maksud dia. Baik, insyaAllah. Dan seterusnya, lepas tu saya nak tanya, kalau saya nak ganti puasa, boleh tak saya gabungkan niat untuk puasa sunat dan qada dalam satu? Terima kasih. Assalamualaikum. Taib, masalah ganti puasa, puasa fardu iaitu puasa qada, kita niatkan sunat dalam dia. Contohnya kita nak qada hari Isnin, hari Isnin tu memang sunat puasa, kita niat sunat Isnin dan qada, boleh ke? Jawapan dia boleh. Disunatkan puasa Khamis dan Jumaat, maka itu sunat, maka kita niat puasa sunat dan niat qada, boleh, tak ada masalah. Dapat qada dan dapat sunat, hukum dia boleh, tak ada masalah. Terima kasih. Dan kita dengar pemanggil seterusnya, Siti dari KL. Soalan saya, katakanlah saya solat zuhur berjamaah,
Ya, tapi saya masuk tu dah imam dah solat 1 rakaat. Jadi saya pun dapat teruskan 3 rakaat saja dengan imam. Kemudian bila 1 rakaat lagi saya ikut kawan saya yang sama-sama solat jamaah, dengan imam tadi. Maksudnya saya kira menjadi makmum kepada kawan sebelah saya tu. So macam mana tu? Adakah boleh saya ikut kawan saya, imamkan, bermakmumkan kawan saya tu? Itu soalan. Jawapannya boleh. Kita ikut imam yang pertama. Katakanlah kita 2 orang dengan 2 kawan. Kedua-dua kita masbuk. Dan bila kita ikut imam, sampai saja imam bagi salam, kita 2 rakaat belum selesai. Kita bangun. Kebetulan kawan sebelah kita ni, kita tahu dia ustaz, dia orang alim, dia ada ilmu. Maka kita undur ke belakang sikit, kita ikut dia pula. Hukum dia boleh. Kalau kita ikut dia 1 rakaat, dia bagi salam. Tengok sebelah kiri ada 1 lagi. Ikut yang kiri pula pun boleh. Tak ada masalah. Itu dia punya. Mana 3 imam dalam satu solat. Imam pertama depan, imam kedua yang masbuk sebelah kanan, imam ketiga yang masbuk sebelah kiri. Hukum dia boleh. Tak ada masalah. Saya itu dia pencerahannya. Dan insyaAllah kita jumpa panggil seterusnya. Saya nak tanya tentang solat sunat juga. Tapi tentang rakaat pertama kita dah baca tahiyat, lupa dah baca tahiyat sampai dah nak habis dah baru tengok ya Allah aku baru 1 rakaat. Lepas tu saya bangun, saya sambung balik rakaat kedua tu saya baca tahiyat sampai habis. Adakah itu kita salah ke macam mana, atau kita kena buat sujud sahwi? Kalau solat sunat kita tersilap buat, maka solat kita sah, tak ada masalah. Kita tak sujud sahwi pun tak apa. Solat sunat ni kita tersilap, di mana lepas dia takbir terus baca tahiyat, kita tersilap. Kalau kita ingat balik, kita solat macam biasa, solat kita tak batal. Solat fardu pun sama, cuma solat fardu kita tampung dengan sujud sahwi. Jadi kalau solat sunat yang berlaku kesilapan tadi pun, kita kata sebenarnya tidak ada masalah dan tidak membawa kepada batal solat kerana benda yang tak disengajakan. Dan seterusnya saya nak tanya kalau kita masbuk rakaat kedua imam dah tahiyat, sembahyang maghrib maksud saya, lepas tu kita bangun untuk rakaat ketiga bagi imam kita baru pertama, adakah kita perlu 2 rakaat sesudah tahiyat bersama imam tu, kita buat 2 rakaat kemudian kita salam, ataupun kita untuk rakaat kedua kita tahiyat awal untuk kita? Dia masalah dia, kita kena ingat satu juga kaedah, bila kita ikut imam, maka imam berada rakaat ketiga, kita berada di kira rakaat pertama. Jadi dia setengah mazhab, imam kalau rakaat ketiga, kita masuk, kita dikira juga rakaat ketiga. Jadi yang kurang rakaat 2 dan 1. Mazhab Syafi'i tak. Kalau imam rakaat ketiga, kita baru masuk, itu rakaat pertama kita. Jadi bila nanti rakaat kedua imam bagi salam, kita bangun buat rakaat kedua kita ada tahiyat awal. Kemudian bangun buat rakaat ketiga ada tahiyat akhir. Maka maknanya mungkin kita akan buat tahiyat 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ada orang dia buat tahiyat 4 kali. Maghrib dia buat 4 kali. Macam mana buat maghrib 4 kali? Dia masuk imam dalam tahiyat awal. Allahu Akbar, duduk, imam tahiyat awal. Kemudian imam bangun rakaat kedua, dia pun buat rakaat kedua, rakaat pertama dia. Dia bangun, imam buat rakaat ketiga, tapi rakaat pertama. Maka bila imam buat rakaat ketiga, dia rakaat pertama, maka imam akan buat tahiyat, dia 1 tahiyat. Kemudian nanti dia buat rakaat kedua, 1 tahiyat lagi. Dia buat rakaat ketiga, 4 tahiyat dalam satu solat. Boleh, tak ada masalah. Sebagai ikut imam, boleh, tak ada masalah. Seterusnya, saya nak tanya pada Ustaz, macam saya selalu buat kerja luar, outstation. Jadi saya nak tahu tempoh untuk saya boleh jamak kasar dalam macam saya selalu session ambil masa yang lama, macam sampai 10 hari di satu kawasan tu lah kan. Jadi saya nak tahu tempoh jamak dan kasar tu berapa lama yang boleh saya buat. Kalau kita pergi ke setempat dengan kita duduk
lebih daripada 3 hari di satu tempat yang sama, maka kita kata 3 hari saja. Memang kita tahu nak duduk 3 hari, itulah 3 hari yang kita boleh qasar, boleh jamak. Tapi kalau kita tahu kita akan duduk seminggu, maka tak boleh qasar, tak boleh jamak. Tapi kalau kita duduk di satu tempat tapi berpindah-pindah, hari ini kita duduk KL, besok kita pindah pergi Sungai Buloh, lusa kita pindah pergi Kerawang, maka tempat yang berpisah, yang berputus satu dengan lain, maka itu boleh, tak ada masalah. Sini 3 hari, macam contohnya lah, satu orang duduk KL, dia pergi ke Seremban 3 hari, lepas tu dia pergi ke Melaka 3 hari, dia pergi ke Batu Pahat 3 hari, dia pergi ke Johor 3 hari. Maka sepanjang ni semuanya adalah solat yang dia boleh qasar dan jamak, dengan syarat niat dia mana, dia nak pergi ke Johor, cuma singgah di Seremban rumah kakak, singgah di Melaka rumah adik, singgah di rumah di Batu Pahat rumah keluarga lain, kemudian pergi ke Johor, maka itu membolehkan dia qasar di setiap kali dia berhenti. Tapi kalau dia niat nak pergi ke Seremban, itu saja. Lepas tu tiba-tiba dah 3 hari duduk, terbuka pula hati nak pergi ke Melaka. Daripada Melaka terbuka pula hati nak pergi ke Batu Pahat, kemudian nak pergi ke Johor. Jarak antara satu dengan tempat yang lain ni, kalau nak kira tak cukup 2 marhalah, maka tak boleh qasar. Kerana kita punya target kita tidak berperjalanan lebih daripada 2 marhalah, maka itu tak boleh qasar. Baiklah, itu dia. Seterusnya, apakah hukum solat suami saya? Bila dia sembahyang, dia tak tahu yang imam depan tu dia sembahyang jamak. Sedangkan dia sembahyang macam biasalah, dia ingatkan dia sembahyang solat jemaah lah. Solat suami saya sah atau tidak? Kalau kita kata satu orang dia solat, dia tak tahu imam tu solat jamak ke qasar ke, hukumnya makmum ni sah. Hukum makmum sah. Kita ikut imam tamam ke, imam qasar ke, tak ada masalah. Yang masalah yang tak bolehnya, makmum ini dia nak ikut imam yang tamam, itu tak boleh. Kata dia nak buat qasar sedangkan imam nak buat tamam, itu tak boleh. Tapi kalau imam buat qasar, makmum nak buat tamam, boleh. Katakanlah kita duduk di satu tempat, sekali satu kereta, satu lori datang, satu bas datang berhenti depan masjid tempat kita, semua mereka nak buat qasar, dan mereka nak minta kita orang tempatan jadi imam, maka mereka tak ada qasar. Kalau kita kata kamu lah musafir, kamu jadi imam, kami makmum, boleh, tak ada masalah. Dia musafir, dia buat 2, dan kita makmum, lepas dia bagi salam tambah lagi 2, 4, boleh. Imam qasar, imam jamak, makmum tidak, boleh. Kalau imam tidak qasar, makmum tak boleh qasar. Itu dia punya kedudukan dia. Dan kita ambil panggil seterusnya. Saya nak tanya, perlukah kita menggantikan jamak kosor yang kita buat di dalam kapal terbang? Jawapannya memang kena qada. Solat atas kapal terbang kena qada, kerana kita tak dapat buat dengan sempurna. Walaupun satu orang dah ambil uduk siap sebelum naik, tapi bila dia solat, dia masih duduk, dia tak boleh sujud dengan sempurna, dia tak boleh rokok dengan sempurna, maka solat tu dipanggil hormat waktu. Bila dia sampai waktu masih ada, dia kena ulang. Kalau waktu dah habis, dia kena qada. Yang penting kita kata itu adalah solat hormat waktu. Baiklah, dan kita ambil pemanggil kita. Saya nak tanya macam ni lah, benda ni bukan selalu jadilah. Macam sekarang saya batuk kuat, lepas tu bila batuk tu waktu solat tu macam akan terkencing kan. Lepas tu adakah kalau saya alas siap-siap sebelum saya solat tu, saya masih boleh meneruskan solat saya dan tidak terbatal? Kalau itu penyakit yang memang selalu berlaku, tiap kali batuk kencing, tiap kali batuk, memang penyakit, maka itu tak ada masalah. Cuma dia kena alas, jangan bagi air itu kena bertempat lain. Tapi kalau lah bukan selalu, sekali-kali dia sekali datang batuk tu jadi, itu batal. Dia bukan selalu, biasa batuk ni tak ada apa pun, tetapi hari tu tak macam mana kuatnya batuk sampai terkencing, dalam solat ni terkencing, maka solat dia batal. Berbeza tadi dengan kedudukan orang yang memang sentiasa ada kencing, itu tak batal. Orang yang bukan sentiasa, sekali berlaku terkencing, itu batal. Kita memanggil yang terakhir untuk sesi kali ini, insyaAllah. Saya nak tanya pasal musafir. Solat musafir tu sebenarnya berapa hari yang boleh dibuat?
dari mula bertolak sampai balik. Kemudian kalau perempuan tu solat, dia lepas solat tu dia bagi salam, ada terkeluar rambut lah 2 selai macam tu. Yang bila dia tarik rupanya rambut tu belum putus. Macam mana nak semayang balik ke tidak semayang dia tu? Kalau kita kata masalah nak jamak dan khasar, berapa lama? Kita jawab, kalau untuk perjalanan lama mana pun boleh. Macam contohnya sekarang ni ada di antara kita yang kerja kapal. Berlayar 6 bulan di laut. 6 bulan, 5 bulan di laut. Tak jumpa orang lain lah, di atas laut aja. Daripada Kelang pergi sampai ke mana, Afrika ke Amerika ke, maka kita kata sepanjang tu dia boleh khasar, boleh jamak. Pergilah jauh mana pun kau boleh khasar, boleh jamak. Cuma bila ada masa kapal ni dia akan masuk ke satu pelabuhan, dia akan berlabuh. Dia pergi hantar barang satu pelabuhan, dia akan berlabuh. Dia berlabuh di sana mungkin seminggu, 2 minggu. Lepas 2 minggu keluar. Sepanjang dia berlabuh di satu pelabuhan tu, maka itu tak ada khasar. Itu kena buat tamam. Tapi kalau dia jalan pula lagi, boleh khasar, boleh jamak, tak ada masalah. Baik. Dan soalan kedua tadi, yang nampak rambut, nampak 1-2 helai itu dimaafkan. Tapi kalau nampak banyak, tak boleh. Kerana orang perempuan itu satu benda. Rambut tepi ni bagi orang perempuan, kalau kita tengok dalam suasana wudu, dia dikira muka. Mana kena tarik keluar dan kena basuh. Itu dikira sebahagian daripada muka. Tetapi dalam solat, dia dikira daripada kepala. Bukan lagi muka, daripada kepala. Macam mana kepala tak boleh nampak, rambut tepi pun tak boleh nampak. Tapi kalau nampak 1-2 helai kecil, itu tak ada hal. Tapi kalau nampak sejumlah banyak, itu tak boleh, batal solat. Begitu juga anggota lain Ustaz ke, kalau nampak kaki, stokin, ya betul. Orang perempuan, kaki adalah satu aurat. Jadi jangan nanti kita, memang kadang-kadang kita solat di rumah, kita tak pakai kain, tak pakai stokin. Bila kita sujud, anak datang tarik kain, nampak kaki, batal solat kita. Itu dia antara pencerahan yang sempat dikongsikan Ustaz Fazli pada sesi kali ini. InsyaAllah kita doakan moga-moga semuanya mendapat pencerahan dan manfaat untuk semua. Dan kita nak ucap terima kasih pada Ustaz. Mungkin sedikit penutup Ustaz, silakan. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM, ambillah kesempatan dengan hidangan-hidangan dan santapan-santapan yang disediakan oleh Radio IKIM, kerana ianya sangat berfaedah dalam ilmu-ilmu yang menjadi pengisian. Kita ingat kata ulama, Nabi sendiri beritahu, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah petunjuk cahaya. Dia akan menyuluh jalan untuk kita nampak segala-galanya. Jadi menuntutlah ilmu, walaupun kesempatan kita hanya dalam kereta ketika memandu. Ini siaran kita dengar. Ambillah kesempatan untuk kita timbul ilmu kita, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Dan terima kasih kepada Ustaz yang sudi berkongsi. Kita doakan moga Ustaz terus sihat dan akan kembali untuk minggu hadapan dalam Tersinul Ibadah, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.